kami mohon kepada Engkau dengan kehormatan Nabi Muhammad SAW. Kemudian, wahai Muhammad, kami mengedepankan permintaan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hajat kami untuk dapat ditunaikan. Allahumma syafi'hu fiyya, Allahumma syafi'hu fiyya, Allahumma syafi'hu fiyya. Ini ada dalam kitab Al-Adhkar dalam bab salat hajat, ya. Kata baginda Rasulullah SAW, setiap kamu ada hajat, hendaklah kamu melakukan hal yang sedemikian, yakni salat 2 rakaat, niat salat hajat, dan berdoa dengan doa yang disebutkan tadi. Pada salat hajat ini juga hendaklah memilih waktu yang betul. Waktu yang betul adalah selain daripada 5 waktu yang saya sebutkan tadi. Selepas salat asar tak boleh, selepas salat subuh tak boleh, waktu terbit matahari dan terbenam matahari tak boleh, dan ketika matahari tegak berada di atas pun juga tidak diperbolehkan. Selain daripada 5 waktu itu silahkan, pagi ke, malam ke, tengah hari ke, diperbolehkan. Nah, yang ke-10, al-muhafadhatu ala qiraati al-wirdil latif sabahan wa masaan. Menjaga membaca wirdul latif pagi dan petang. Susunan al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, man laysa lahu wirid fahuwa girid. Orang yang tak punya wirid, kebiasaan zikir, maka dia umpama girid, yakni umpama monyet. Supaya manusia memberikan hak peruntukan kepada hatinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan bacaan zikir hati akan menjadi bersinar dan terang serta menjadi tenang. Qiraat suratul Waqi' wa Hizbul Bahar ba'da salatil asar. Membaca surat Waqi'ah dan Hizbul Bahar selepas salat asar. Ini pun yang juga menjadi kebiasaan amalan kita setiap hari di madrasah. Tapi harapan saya supaya ini benda tidak hanya di madrasah saja diamalkan, tapi di mana saja kita berada, hendaklah diamalkan sebagai tanda istiqamah kita ke atas amalan-amalan yang baik seperti ini. Tamam, hadza perlu bagi pelajar untuk tidak mengabaikan daripada apa kebiasaan yang biasa dilakukan di madrasah, di rumah pun kena dibuat juga. Jangan tinggal surat Waqi'ah, jangan jangan tinggal surat pembacaan Hizbul Bahar yang disusun oleh Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Ihya ma bainal maghrib wal isya, menghidupkan antara maghrib dengan isya. Al-kunuz, kullal kunuz ma bainal maghrib wal isya. Sungguh berharga waktu antara maghrib dengan isya. Salah satu penafsiran firman Allah yang menunjukkan keutamaan waktu antara maghrib dengan isya adalah firman Allah, tatajafa junubuhum anil madhaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menjauhkan badan mereka daripada katil-katil mereka untuk beribadah kepada Tuhan mereka. Maksud daripada menjauhkan badan daripada katil-katil itu bermula daripada setelah waktu maghrib. Karena kebiasaan kaum munafikin waktu itu lepas maghrib mereka tidur. Sementara orang-orang beriman daripada kalangan para sahabat justru mengambil peluang selepas maghrib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu dicatatkan atau disebutkan dalam ayat Al-Quran tadi, mereka menjauhkan badan mereka daripada katil-katil mereka untuk membezakan daripada perbuatan kaum munafikin. Selepas maghrib mereka tidur, namun orang-orang beriman menjauhkan badan mereka daripada katil-katil mereka. Oleh sebab yang demikian, masa dalam PKP ini kita adakan di sini maulid dan kita buat online supaya orang di rumah masing-masing dapat mengimarahkan rumah mereka. Ikut sama berselawat kepada Nabi, ikut sama mendengarkan sirah Nabi SAW di waktu yang amat diberkati. Alangkah ruginya kalau seseorang antara maghrib dengan isya di hadapan televisi, tengok entah acara apa, Allahu a'lam,
Atau alangkah ruginya orang kalau lebih-lebih lagi dia pelajar, menghabiskan masanya ba'dal maghrib dengan game. La ilaha illallah. Ini mimma yursa alaih, yang kita sedih dan kesal bila mana didapati pelajar antara maghrib dengan isya hanya menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tak berguna. Oleh sebab itu tidak sepatutnya bagi pelajar menghabiskan antara maghrib dengan isya melainkan dengan hal-hal yang bermanfaat seperti bacaan Al-Quran, ratib al-Haddad, ratib al-Imam Umar bin Abdurrahman al-Attas, wird Syekh Abu Bakar bin Salim dan lain-lain. Yang penting diisi antara maghrib dengan isya dengan ibadah. Nah, qiraat ratib al-Imam al-Haddad qabla an-naum, baca ratib al-Imam al-Haddad sebelum tidur. Qiraat surat Tabarak kulla lailah, membaca surat Tabarak sebelum tidur, atau membaca surat Tabarak setiap malam. Wafil hadis dinyatakan baginda Rasulullah tidak pernah meninggalkan di waktu malam salat membaca surat Alif Lam Mim As-Sajdah dan surat Al-Muluk. Faham dong? Bila boleh dibaca kedua-duanya dalam salat afdal. Kalau tidak pun juga paling tidak surat Tabarak tidak ditinggalkan. Suratul Tabarak hiyal mani'atu min adzabil qabri. Surat Tabarak penghalang kepada seseorang daripada azab kubur. Yang ke-15, qiraat suratul Kahf yaumal Jum'ah wa lailataha. Membaca surat Kahfi malam Jumat dan juga hari Jumat. Nah, macam malam ini kita malam Jumat. Barang siapa membaca surat Kahfi pada hari Jumat dalam perjalanan malam Jumat akan diberikan cahaya oleh Allah daripada kakinya sampai ke langit. Maksudnya pemberian yang besar. Dalam riwayat yang lain akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya sampai diampunkan dosanya sampai Jumat yang akan datang dan tambah lagi 3 hari. Ini 10 hari. Hanya membaca surat Al-Kahfi yang kita boleh bacanya dalam kalau orang yang terbiasa mungkin dalam 15 ke 20 menit boleh selesai membaca surat Al-Kahfi. Pahalanya adalah begitu besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh hadza adalah orang yang rugi kalau tidak mengambil peluang. Kathratus salat ala Rasul sallallahu alaihi wasallam lailatul Jum'ah wa lailataha. Memperbanyak salawat kepada Rasulullah pada malam Jumat dan juga hari Jumat. Tamam. Akthiru alayya min as-salat fi lailatul gharra fal yawmil azhar. Perbanyaklah bersalawat kepada saya, kata baginda Rasulullah, malam Jumat dan juga hari Al-Jumat. Al-muhafadhah ala sya'air at-ta'abbudiyah, menjaga syiar-syiar ibadah seperti as-siwak. Salatun bisiwakin khairun min 70 salat bighairi siwak. Salat dengan siwak lebih baik daripada 70 salat tanpa siwak. Wa nadhafatu ats-thawbi 'inda shalah, bersihnya pakaian ketika salat. Jangan pakai t-shirt untuk salat, pakai baju sopan, pakai songkok. Jangan pergi melaksanakan salat macam nak pergi ke main futsal. Kena sopan, kena beradab, kena berakhlak. Ini nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak jumpa orang besar, kita ayan kita punya baju cantik, pakai wangi-wangian, jumpa dengan Allah selekeh. Tak sepatutnya demikian. Faham dong? Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan kamu untuk pergi ke masjid. Maksudnya nak salat tu pakai pakaian yang indah. Karena nak berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal mubadara ila shalah, segera untuk salat, tidak menunda-nunda. Wa kathratul i'tikaf, banyak i'tikaf walaupun sekarang sedang PKP. Tak boleh nak pergi ke masjid. Semoga Allah percepat masjid dibuka. Dah lama sangat dah. Di masjid, menjaga adab di masjid, tidak mengangkat suara di masjid. Wajtinab mawaqi' ar-rib wasyak wa ghairi dzalik, menjauhkan diri daripada tempat-tempat yang tempat-tempat yang boleh kita dituduh karena berada di tempat tersebut. Bar, tempat-tempat disko,
tempat-tempat khamar, kita kena elakkan berada di kawasan tersebut karena tempat tersebut tempat yang tidak baik. 18. Al-istifadatu minal awqat, memanfaatkan waktu yang ada bil mutala'ah, untuk belajar, murajaah, ulang kaji, wal bahth al-ilmi, buat kajian, qiraatul Quran, baca Quran, dengan bertadabbur, tafahum ma'ani, dengan tadabbur dan memahami makna-maknanya, tafahum ma'ani sunnatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mengkaji mendalami sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya, maknanya, maksudnya, wa muraja'atu kutubil ilmi nafi', mengulang kaji kitab-kitab yang bermanfaat seperti tafsir, al-hadis, sirah, lughah, bahasa, tarikh, sejarah, wa ghairiha, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Jangan menghabiskan masa tengok surat khabar perkembangan situasi semasa. Hari ini berapa kes, semalam berapa kes, macam mana pilihan presiden dekat US, macam mana kes dekat dekat Perancis. Oh, sibuk habis tengok situ, Qurannya tak ada, zikirnya tak ada, mutalaah kitab tak ada, tafsirnya tak ada. Tapi urusan surat khabar, faham tom, cari yang bermanfaat. Min al-ulum al-syar'iyyah wa akhdh nasibi min al-thaqafah wal ilmi wal hadith fima yanfa'uhu wa yanfa' marhalatuhu wa zamanuhu. Adabul muta'allim. Di antara perkara yang perlu untuk diperhatikan adalah adab untuk muta'allim, ma'al mu'allim, adab pelajar kepada gurunya. Akan dibahaskan hal ini pada kelas yang akan datang insyaallah. Hal min munsyid yunsyid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bushra lana nilnal munah زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وبنا نرجو الوصول لمحمد نبينا يا روضة الهادي شفيع وصاحبيه والبقيع اكتب لنا نهن الجميع زيارة لحبيبنا حيث الأماني روضها قد ضل حل المجتبى
وبالحبيب المصطفى صلى وطاب عيشنا صلى عليه دائما في كل حين وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء صل وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا الحمد لله رب العالمين. ونسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع من علم لا يخشى من نفس لا تشبع على هذا المصار شامل الآخرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا نبيلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا ألقيا علماء نحظى بالخير الموفى كل شر ربنا وصل لنا كل الشؤون وأقرب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء كرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك جزار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى فاتب علينا توبة توسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي حبي وآله وصحبي عداد طش السحب والحمد للإله حمدا كثيرا دائما هبت النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا دخل رضا نفسي وزنة عرش مداد كلمات تقبل الله منكم.